Kita pergi ke segmen seterusnya. Ni segmen penyelidikan postgraduate. Saya just nak share untuk makluman kita beberapa bulan itu kita ada buat workshop di kalangan penyelidik. Kadang-kadang kita ada hari tu workshop dengan Makmal. Kadang kita nak split sikit sebab berapa biar nampak berkesan sikit. Sebab kalau kita buat workshop ramai-ramai ni kadang-kadang dia mix terlampau banyak, so kita tak dapat nak fokus pada perkara yang kita nak fokus. So untuk makluman, workshop kita yang hari tu kita buat, kita sentuh banyak aspek. Antaranya kita pergi sampai kepada aspek postgraduate, aspek short courses. Ini antara big agenda kita yang kita akan tekankan. Kemudian kita sentuh tentang internationalization dan juga collaboration, transfer knowledge. Kita sentuh tentang 2024, 2030 strategic planning. Kita belum buat lagi proper strategic planning, tapi hari itu kita discuss, kita compile good amount of information supaya kita dapat create, kita target by bulan 7 kita boleh prepare satu dokumen yang lengkap lah. Sebab UMT pun dah ada plan strategik untuk 2023, 2028. Cuma kita ambil 2030 sebab itu sebagian besar Institute Oceanography di seluruh dunia dia ambil 2030 sebab itu adalah vision untuk Ocean Decades. Penamat dia 2030. Maksudnya 2030 tu kita boleh nampak impak yang besar terhadap community ataupun terhadap ocean di seluruh dunia. Okey. Hari ini saya maybe nak semput Taufiq sikit sebut tentang dua aspek utama yang saya bagi task dekat Taufiq. Satunya, first kali maybe kita boleh sentuh sikit tentang postgraduate. Kita tak nak cerita berkaitan dengan sebab you all bukan postgraduate. Cuma kita nak cerita peranan INOS dalam menambah baik support kita kepada postgraduate. Sebab seperti yang kita sedia maklum, sebahagian besar daripada di mana-mana saja, terutama sekali di UMT, isu postgraduate ni dah berlarutan setahun dua tahun ni, concern ataupun kerisauan sentiasa dinyatakan oleh pihak pengurusan lah. So sebab dari segi aktif tak aktif, dah kurang involvement, lepas tu result pun teruk, ramai yang tangguh, ramai yang berhenti tengah jalan. So isu ni berlaku di segenap tempat lah di universiti lain. Cuma di UMT perkara sama berlaku, cuma tak ada lagi satu tindakan yang drastik untuk atasi masalah ni. Maybe Dr. Taufiq nak cerita sikit apa usaha yang dilaksanakan oleh pihak INOS untuk bantu postgraduate kita. Okay, terima kasih Prof. So sebelum saya pergi lebih lanjut Prof, izinkan saya buat try to have a tagline jugalah. Semua orang nak ada tagline, semua ni saya nak cuba juga. Tapi tak tahu kena ke tidak, tapi that's his way untuk saya sebenarnya. Yang tadi kata apa? Lebih kurang benda cakap apa tadi saya tanya. Santai tapi sampai. And then tegas tapi mesra kan. So saya mau pada challenging is the game lah. So saya memang suka orang yang give saya challenge. So saya akan buat sehabis baik. So saya akan buat pelbagai cara pun. Dicemuh ke, dipuji ke, diangkat ke. Tapi dengan student saya sendiri, saya akan cakap one day you will say thanks to me. Itu yang saya punya hasrat. Tapi thanks tu yang membuatkan saya lebih di-appreciate. And then challenge pertama saya masuk je, pengarah bagi saya untuk lab. Allah Akbar. Saya dulu pelajar sini. Kan saya marah ke apa kan, ke dahaka pula kan. Sasang orang tua kan. Sebab ramai orang lama kan. So saya rasa saya, Dr. Huzi, Dr. Safwan, Azwar antara yang awal-awal di sini. And then dia membesar ataupun berpendidikan di sini. And then susah tu ada kekok sedikit lah untuk kita bagi arahan tu. Tetapi badannya kena guna ayat tegas dan mesra tu lah. Tagline tu. That is good. So apa yang saya buat tu adalah saya turun padang dulu. Kenal. Tapi saya sampai sekarang tak tahu kedai mana, kedai jantan tu. Diorang tak pernah bawa saya kedai jantan. Bawa tapi tak beritahu nama, tak ada tulis kan? Ya, yang pertama sekali bawa saya kedai kuih kayu keramat. Tu yang tempat yang selalu diorang bawa. Tapi selalu datang situ, channel saya habis je ataupun tak buka. Orang tebar tu cuti kan. Saya pun tak tahu kenapa. Orang tu tak suka saya datang ke kenapa kan. Pandai dekat rumah saya. So, saya get a challenge. Tapi saya ingat lagi, Cik Roslan dia cakap dulu masa mula saya masuk ke UMT lepas habis belajar.
Oh, Efi dah habis PhD kan. Lepas ni kita tak boleh marah dah. Dulu kita marah dia selamba je. Lepas ni dia pula marah kita. Tapi that's his way gurauan sebenarnya. So daripada challenge tu, saya mengambil peluang untuk turun padang, untuk kenal lebih dekat and tengok hati Subajo dengan hati Zulkarnain macam mana. Dulu bagaimana saya nak close dia, saya buat ni buat tu gitu. Lama-lama daripada satu kerja yang kita buat bekerjasama, and then akhirnya kita kalau cubit per kanan per kiri akan terasa. Contoh macam ada satu sekali tu Zulkarnain backup saya dalam meeting. Saya terharu betul masa tu. Siapa berani Zulkarnain masa tu kan? Cerita pasal Inos, dia punya ayah dia bukan Subajo saja, Zulkarnain saja. Orang besar dia kan. Abang besar Inos kan. So abang kecil Nasir. So that's the way yang saya rasa spirit. Tapi spiritnya yang saya nak highlightkan pada challenging itulah untuk saya turun padang. So saya masuk pada postgrad tu. So untuk yang bahagian postgrad, yang challenging ialah saya selalu turun padang sebenarnya. Tapi tak jumpa student dekat PGC. Tak ramai. Ramai orang yang sama je. Fazni, Hana. Hana. Orang yang sama kan. Lepas tu Hanif, Afiq, tu je lah orang yang sama. Pusing-pusing cerita-cerita bahasa benda sama je. Kan? Dari sisi cerita yang sama lah. Bila cerita-cerita sama, so baiknya bila peluang tu saya tak boleh dapat untuk challenge tu Prof. So itulah bila tu ada rasa agak kekok dari segi kita nak execute tu. Dan bila kita nak execute, kita akan buat kepada tegas lah. Tegas tu maksudnya kita buatkan satu dasar. So that's why, tapi kita tak bincangkan pasal postgrad lebih lanjut. Tapi sebenarnya asal saya lah postgrad ni lah kepada duta kita sebenarnya. So saya communicate dengan Azidah dengan Faizah untuk kita buat database kepada semua data sekarang kan. Lepas tu sekarang kalau Subajo mesej saya panjang-panjang apa, dah saya dah cakap dah, data tak ada, tak payah cerita lah, diam lah. Macam tu lah lebih kurang kan. So that's the way on data untuk data alumni Prof. So daripada data alumni tu yang contoh je Asyik akan jemput Encik Masri alumni kita yang untuk master untuk bagi talk sebagai untuk kesempatan sebab dia ada untuk NIOS apa semua tu. So dari situ kita pada visibility pada postgrad. So daripada postgrad sebenarnya dia adalah duta kecil kita Prof. Duta kecil kita untuk sampaikan what's the Inos. So sekarang kita nampak lah kalau yang ada sekarang ni dekat Ocean Hydro pun, dekat CMS pun adalah daripada hasil kita lah. So apa yang kita boleh cakap daripada postgrad ni adalah kita nak buat supaya postgrad ni lebih rasa mesra dengan kita buat inisiatif pelbagai. Kalau you all tengok sekarang dekat Facebook gambar postgrad itu pun dah mula banyak aktiviti apa semua. Dan kat situ engagement, dan saya tengok setiap hari Selasa tu makin lama makin penuh dan mungkin makan free kot penuh kan. So that's the way yang itulah. Saya rasa inisiatif kita tu berhasil juga sebab kita cuba macam-macam sebenarnya. Betul. Tapi kadang-kadang something yang simple yang memberi kesan yang agak besar. So baru ni kita buat 20 minutes coffee break. Betul. Tak 20 saja, jadi 40 minit juga kan. Betul. Untuk seronoklah staff office pun boleh join minum-minum kan. Saya rasa mungkin yang tak biasa sebenarnya culture begitu sangat normal di luar negara. Betul. Siapa saja belajar di UK, di Australia, di US ke, di Europe, itulah culture dia. Sama ada pagi ke petang ke terpulang. So saya ingat dulu saya almost every day ada. Tapi sebulan sekali dia akan buat morning coffee yang ramai-ramai dengan staff, dengan lecturer, profesor semua turun. So sebenarnya itu tujuan dia supaya always ada engagement. Betul. Ada rasa sense of belonging. So bila you ada sense of belonging, you akan rasa macam aku tak perlu, aku kena sentiasa ada kat sini. Tak boleh tinggal-tinggal gitu je. So saya rasa itu yang kita nak pupuk. So harapnya usaha dan inisiatif tu boleh berterusan. Betul. So untuk postgrad Prof, so kita nak highlightkan sini. Sebelum ni saya meeting di mana-mana peringkat di peringkat universiti. Kita selalu tidak ada penyertaan daripada INOS. Bukan penyertaan kepada maksud sayanya tidak turut serta apa-apa aktiviti, tetapi kepada mendapatkan peruntukan di universiti. So sebelum ni orang akan cakap, INOS kan kaya, tak perlu pun. Tapi sebenarnya bukan. INOS tak tahu ke mana sebenarnya peruntukan tu boleh diambil. So saya wish kepada Azidah, tahniah,
tahun 2003 kita mendapat 6 orang tajaan daripada UMT, daripada IC untuk pergi ke mana-mana serata dunia. Bukan dalam Malaysia dah, kita main serata dunia. So, at least setakat ni yang saya dapati 6 yang pelajar kita mohon tu, dan 6 mendapat maksimum 1,500 peruntukan. So, kat situ yang kita boleh announcekan, sebenarnya banyak saluran postgrad kita boleh dapat inisiatif ataupun dapat bajet daripada pihak universiti. Cuma sebelum ni tidak tahu dan mungkin ada kecilan maklumat di situlah. So hanya orang nampak pada bench face semata-mata. Tapi banyak saluran di HEPA pun ada, dan program mobility, program inbound outbound. So banyak tu, Prof. Pensyarah-pensyarah pun ada duit. Yes. Tabung-tabung Betul. apa penyelidikan luar kan. Betul. Yang boleh support. Okay, maybe kita boleh saya just nak sebut saya nak semua warga INOS take postgraduate seriously. Maksudnya layanlah postgraduate kita dengan baik. Make sure dia rasa dia dihargai, dia berada di INOS ni sebagai orang yang tak adalah kita rasa macam ni postgraduate je. Betul. So dia antara klien utama kita. Dan kita nak pastikan di makmal, penyelidik pun, pensyarah-pensyarah pun saya kena sebut sendiri sebab saya tahu saya pun ada kelemahan bila kita train kita punya postgraduate ni, ada masa kita sibuk, tak sempat nak jumpa, tapi always make time untuk pastikan not only tanya apa berlaku dengan dia punya research, tapi apa berlaku dengan hidup dia kan. Kita realise banyak isu-isu berkaitan dengan mental health yang berlaku bukan saja di kalangan pelajar undergraduate tapi juga di kalangan pelajar postgraduate, yang dia punya cabaran dia mungkin berbeza. Ada yang berkeluarga, ada yang kerja jauh, ada yang buat part time. So different challenges. So hopefully kita boleh main peranan. Siapa saja kita di INOS, kita try to give the best support kepada postgraduate. So saya juga, Prof, ambil inisiatif untuk yang kita punya coffee break 30 minutes tu kan. So sebelum kita nampak pada pensyarah hanya bagi sumbangan ataupun kepada pelajar. So saya bagi tahu dengan Zulkarnain baru ni, why not lepas ni gila-gila pula dengan lab. So unit OKP ke contohnya, sponsor lah something. So kita tukar. Pada admin pula lepas ni. So kita dah kat situ dah kena nampak lebih kuat. So sama-sama kita sedekah kepada pelajar kita jugalah untuk cara untuk cara macam tu kan. Alright, Ifri, kita move kepada satu lagi agenda besar kita tahun ni. Yang ni kita sebenarnya dah prepare buat groundwork sepanjang tahun lepas. Kita bagi task tu kepada satu ad hoc punya team. Saya ucap terima kasih pada RO punya team, Dr. Azizi, Dr. Siti, Nurul dan juga Izzuan. Waktu workshop baru ni dia orang telah bantu kita untuk engage dengan pensyarah, penyelidik untuk come up dengan framework short courses. Maybe Afi boleh cerita sikit apa short courses yang kita... So sebenarnya apa yang kita di INOS nak highlightkan adalah visibility tu, Prof, kepada keterlihatan INOS di peringkat luar, terutama agensi kerajaan ataupun kepada NGO ataupun public. So dengan short courses ni adalah visibility kita, lebih orang akan kenal kita, apa semangat INOS kepada public. So kita hanya melihat kepada kalau kita tengok akademik hanya untuk mengajar, untuk buat penyidikan. Tapi how to we serve to public tu yang kadang tak sampai tu. So bila kita nampak kat situ, bila dengan short courses ni kita boleh buat training yang lebih kata komprehensif ataupun very basic untuk everyone. And then kita bukan hanya fokus kepada short courses kepada agensi kerajaan, tapi kepada kanak-kanak sekolah macam Prof bagi challenge kepada Aceh untuk buat fly drone edukasi. So dengan itu orang akan nampak lihat kepada INOS. So bila visibility INOS orang akan percaya, macam Prof cakap tadi dengan Azida pada Facebook tu, tagline apa-apa current issue. So di situ orang akan nampak dan orang akan lebih trust. Dan bila orang trust, dan short course kita akan lebih nampak broad kat situ. Supaya orang akan lebih percaya kita untuk datang training kat kita. And then kita ada jemputan itu. Kita punya speaker untuk bagi tahu bagaimana price dia, harga apa semua tu kan. Set. And then so that's the way yang kita nak nampakkan. So badatnya sebenarnya dengan short courses ni kita akan anchor not just on lab dengan pensyarah kita, tetapi juga daripada universiti kita dan juga universiti luar juga. So kat situ yang kita nak tekankan untuk short courses kita, yang mana kita nampakkan niche INOS tu, iaitu marine science, lebih keterlihatan. Okay.
kebetulan saya ucap selamat datang. Assalamualaikum Ustaz Mastura. Saya tahu Ustaz very on time. Saya minta maaf Ustaz, kita ada sikit lagi nak selesaikan. So maybe kita dah sentuh pasal postgraduate, kita punya short courses. Cuma saya maybe nak wrap up Fi tentang penyelidikan keseluruhan. Nanti maybe Fi boleh tambah. Cuma saya rasa yang penting yang kita highlight dengan penyelidikan, sebab saya nak benda ni tim makmal, tim admin faham, sebab kita apa yang kita buat dalam aspek penyelidikan ni melibatkan penglibatan bersama semua. Kita nak pergi lihat kepada 3 aspek. Satu, impak kepada lokaliti. Kita nak pastikan ada research di peringkat lokaliti yang kita dapat direct impact pada, sebagai contoh, kerajaan negeri. Contoh kita sebut tadi, kita buat pemantauan berterusan. So data-data ni penting untuk kita punya support kepada kerajaan negeri. Sebagai contoh, last year kita ada buat pemantauan di Sungai Terengganu. Hasrat kita sebenarnya kita nak bekerjasama rapat dengan pihak lembaga air laut untuk provide the best support yang kita boleh berikan. Dan insyaAllah in the future ada banyaklah projek-projek yang kita boleh usahakan bersama. Kemudian dari segi pencemaran, dari segi impak, dari segi perubahan bentuk muka bumi, dasar laut, bukan dasar laut, coastal punya coastline yang banyak melibatkan hakisan pantai. So itu kita nak lebih berperanan di peringkat kerajaan negeri. Untuk makluman, kita punya projek MSP bawah Prof. Wanizatul memang bekerjasama rapat dengan MBKT, dan kita dapat very good support lah daripada MBKT. Kita harapkan pelaksanaan tu dapat berlaku dengan baik tahun ni. Kemudian kita nak ada impact dari segi nasional. Impact nasional ni di peringkat negara, sebab kita nampak banyak penglibatan kita dengan Jabatan Perikanan, kerjasama dengan Jabatan Perikanan Negeri. Baru ni kita ada kerjasama dengan Sarawak Forestry Corporation. So saya nampak itu akan bawa kita lebih jauh, sebab terus terang kata di Sarawak tak ada, in fact universiti pun tak ramai yang buat marine yang proper, yang boleh support apa yang mereka perlukan. So based on discussion dengan Dr. Saifullah semalam pun ada, kita akan jumpa dengan dia orang lah untuk present kita punya apa kita panggil tu, concept paper, kat mana dia nak ambil kita punya cadangan tu, terpulanglah untuk dia decide. Tapi kita rasa kita boleh main peranan yang besar di peringkat nasional. Lepas tu kita punya pelibatan dengan Wisma Putra, kerjasama di peringkat international dengan kita kata baru ni Datin Paduka Syikin di Ketua Maritim, bahagian Maritim. So bagi full support terhadap kita punya usaha untuk buat international kerjasama dengan pihak luar, terutama sekali dengan China. Kita nak make sure kita dengan China ni ada involvement di peringkat nasional, sebab tak nak nanti orang kata pandai-pandai buat kerja dengan China ni nanti banyak isu. So kita akan bekerjasama rapat juga dengan Majlis Keselamatan Negara MKN. Dan tahun ni kita akan buat juga engagement semula secara aktif. Sebelum ni kita ada engagement dengan TLDM, cuma kita dah diam lama. Dulu Sebajo banyak bantu kita untuk bangunkan program short courses. Maybe kita boleh lihat balik bagaimana kita boleh cadangkan short courses yang baru dengan pihak TLDM. So saya rasa itu sebagai besar yang kita nak cover tahun ni, agenda-agenda besar. Maybe Efi nak tambah sikit untuk yang terakhir. Sebelum kita sedikit, saya nak sentuh tentang macam mana kita nak capai agenda besar kita. Betul. So sedikit yang saya boleh tambah kepada kita buat a best ataupun a proper strategic planning untuk kita bergerak lebih ke depan. So bila kita bergerak lebih ke depan, kita ada satu, kalau bahasa mudah, kitab lah. So kitab ni adalah penunjuk pada INOS kepada sesiapa pun selepas ni yang akan handle INOS ataupun akan manage kepada INOS. Kita ada proper strategic planning, dan dekat situlah sebagai kita lakukan apa-apa perkara, kita ada rujukan. Itulah Prof yang saya nampak. Yang terakhir saya nak share sikit Arif baru ni ada saya tengok kat mana saya tak ingat. Tapi orang ni dia kena interview. Orang tu tanya, dalam interview tu orang tu tanya, apa perkara yang awak paling takut? Kita automatically kalau orang tanya, Efi takut apa? Ya, kalau klise kita takut Allah, betul lah kita takut Allah. Tapi in life, apa yang you takut? Rimau ke singa kan? Dia kata apa? Unfulfilled potential. Sebagian besar kita ni ada potensi diri yang besar. Cuma kita always stuck dengan kita punya mindset,
ni aku tak boleh buat ni. Aku level ni je, jangan suruh lebih. Selalu kita ada mindset macam tu. Saya rasa di Inos, so far saya work dengan ramai orang, saya rasa you all ada full potential. Just trust yourself. Make sure that you ada clear purpose. Make sure daripada clear purpose tu you ada mindset growth mindset. Maksudnya you always ada rasa macam tak, aku boleh buat lebih pada ni. Sebab ada orang bagi satu kata-kata yang saya rasa bila kita tenung, kita akan terfikir something yang big. Sebab apa dia kata? Cuba bayangkan apa yang you nak jadi kalau dalam hidup you ni tiada erti kegagalan. Betul. Mesti you akan fikir, tak ada gagal. Maksudnya you can go very far away. Cuma kadang-kadang mindset kita yang stop kita from fikir benda yang lebih besar. Betul. So insyaAllah saya harapkan sedikit sebanyak. Saya nak cerita banyak sikit lagi dengan Ustaz Masrurah nanti. Ada few perkara yang mungkin melibatkan kita, bagaimana kita nak melihat tugas kita, kerja kita dalam konteks ibadah. Mungkin kita boleh sentuh sikit lah tentang bagaimana nak jadi proaktif, supaya sentiasa berfikir lebih jauh dengan tugasan kita. Saya ucap terima kasih kepada Dr. Effie, dan juga saya ucap terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita boleh move lah kita punya next session dengan Ustaz Masrurah. Okey Prof, terima kasih.